Okay, kita masuk subtopik yang baru. Okay, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, apa beza antara dua istilah ni? Okay, jadi kita tengok contoh supaya kita lebih faham lagi. Okay, sekarang kita ada bola pingpong yang berlabel dari 1 hingga 9. Okay, dimasukkan dalam satu bakul kosong. Okay, seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okay, jadi sekarang kita ada 3 peristiwa di sinilah. Jadi kita ada peristiwa set T adalah nombor genap. Okay, U adalah peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Okay, V adalah peristiwa mendapat faktor 9. Okay, kita punya set semester adalah nombor 1 sampai 9 lah. Okay, jadi nombor kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi baru kita tengok dia punya peristiwa. Okay, ada 3 peristiwa. Okay, jadi bila kita senaraikan, okay, kita tengok peristiwa T adalah nombor genap 2, 4, 6, 8. Okay. Lepas tu peristiwa U adalah 1, 4, 9. Okay. Dia punya set V adalah 1, 3, 9. Okay, jadi 5, 7 ini adalah dia punya pelengkap. Okay, jadi kita nak tahu apa peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, jadi kita tengok peristiwa T dan V ni, okay, T dan V ini tidak boleh berlaku dalam masa yang sama. Okay, jadi bila dia tidak boleh berlaku dalam masa yang sama, itu kita panggil dia peristiwa saling eksklusif. Sebab dia tak boleh berlaku pada masa yang sama lah, ataupun dia tidak ada tidak ada persilangan. Okay, kalau T dan U ni adalah saling tidak eksklusif sebab kita tengok pingpong yang berlabel 4, okay, 4 ini, pingpong yang berlabel 4 ini ialah kesudahan sepunya untuk peristiwa T dan U. Bila dia ada berlaku persilangan, jadi dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, itu beza dia. Jadi kita dah tengok perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kesimpulannya, okay, kalau peristiwa, okay, contohnya kita ada gabungan, okay, peristiwa A dan B tu, okay, peristiwa itu adalah saling eksklusif, okay, sekiranya, okay, tidak ada persilangan antara peristiwa A dan B. Okay, jadi kalau kita nak tulis dalam ayat matematik, okay, A bersilang dengan B sama dengan set kosong. Sebab dia tidak ada persilangan. Sebab itu dia adalah saling eksklusif. Okay, jadi kita tengok contoh. Okay, contoh 6 Okay, dalam buku teks awak muka surat 254. Okay, kita ada seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Okay, dia beri A, maksudnya peristiwa A dia apa? Okay, pekerja bergaji kurang daripada 2,500. Okay, B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okay, C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okay, kalau apa maksud cukai pendapatan ni adalah individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000 perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Ini adalah info tambahan lah. Jadi sekarang kita nak tahu pasangan ni adalah eksklusif ataupun tidak. Jadi pasangan peristiwa A dan B eksklusif ke tidak. Jadi peristiwa A dan B ini tidak boleh berlaku bersama sebab A dan B peristiwa saling eksklusif. Jadi A dan B ni peristiwa saling eksklusif. A dan C, dia gaji 2,500. Lepas tu C dia bekerja menaiki kereta. Pekerja tu pergi bekerja menaiki kereta. Boleh berlaku bersama. Jadi bila satu peristiwa itu boleh berlaku bersama, jadi itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. B dan C, dia bayar cukai pendapatan. Lepas tu dia pergi bekerja dengan menaiki kereta. Kalau B dan C ni boleh berlaku bersama juga. Jadi B dan C peristiwa tidak saling eksklusif. Itu dia punya contoh yang A dan B tu kenapa dia tidak boleh berlaku bersama? Sebab dia kata dia gaji kurang 2,500. Jadi dia kena bayar cukai. Tidak ada persilangan lah. Sebab kalau yang perlu bayar cukai ni adalah tahunan dia melebihi 34,000.
Jadi kita nak tahu gaji dia setiap bulan, awak bagi 12, kita akan dapat RM2,833.33, lebih kurang lah. Jadi ini gaji dia adalah tidak sampai 2,800. Sebab itu dia saling eksklusif. Maksudnya tidak ada persilangan. Okay, itu keterangan dia.